Hai, selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ulasan tanpa sempadan, bongkar jangan terbongkar, bongkar sampai kita tahu. Malam ini satu berita paling menghangatkan Malaysia apabila Najib seakan-akan membuat lawak apabila beliau mengatakan Najib cadang kerajaan bayar pinjaman 1MDB lebih awal untuk mengelak kos faedah. Aduh, ini bosku, ini bos kau. Beritanya adalah bekas Perdana Menteri Najib Razak menyoal mengapa Menteri Keuangan Tengku Zafrul Abdul Aziz tidak membayar bon 1MDB sebelum tarik matangnya untuk menjimatkan kos faedah. Persoalannya malam ini, kenapa ada 1MDB dulu, dan isunya hari ini, apa keuntungan 1MDB, dan isunya malam ini adalah kenapa Menteri Keuangan ini diarahkan oleh Najib pula. Itu persoalan yang paling kita mau tunggu, mau dijawab oleh semua orang. Tinggalkan komen Anda berkaitan isu ini. Najib yang sebelum ini pernah menjadi Menteri Keuangan berkata, jika kerajaan menggunakan dana yang diperoleh daripada Goldman Sachs, Jabatan Kehakiman ASM Bank, KPMH dan Deloitte, maka ia boleh melunaskan bon tersebut menurutnya. Persoalan hari ini adalah banyak kali Najib ketika di mahkamah beliau menjawab beliau tidak tahu, banyak perkara yang beliau tidak tahu. Tapi kali ini pula beliau banyak tahu. Jadi mana satu yang betul? Dia tidak tahu atau banyak tahu? Sehingga dia mengarahkan Menteri Keuangan pula untuk membayar bon 1MDB itu secepat mungkin untuk mengelakkan ada faedah. Hebat bosku. Kesemua ini yang berjumlah hampir RM23 bilion bukanlah uang rakyat katanya. Sepatutnya uang yang ini boleh digunakan untuk membayar hutang 1MDB, tulis Najib pada hantaran di Facebook hari ini. Dan sebentar tadi saya baru bacakan satu petikan laporan mengatakan seorang pakar ekonomi menafikan, menyangga atau menolak kata-kata Najib ini yang mengatakan bahwa bukan duit awam ataupun bukan duit rakyat untuk membayar 1MDB. Beliau berkata, kalau udah faedah siapa yang bayar? Guna duit rakyat, kerajaan juga. Itu menurut pakar ekonomi tersebut. 1MDB ialah syarikat milik Kementerian Keuangan bermula tahun 2009 ketika Najib menjadi Perdana Menteri. Setakat 31 Desember tahun lepas, Malaysia telah membayar 13,3 bilion hutang 1MDB dengan 38,81 bilion masih belum dijelaskan. Aduh, banyaknya hutang 1MDB. 1MDB ini sebenarnya untuk dicipta untuk apa? Untuk membangun negara atau untuk membangun hutang? Untuk memberikan keuangan kepada negara ataupun untuk mengambil duit negara untuk membayar hutang? Kau jawab sendiri, kau pastikan apa yang kau rasa-rasalah. Tidak pasti jika mana-mana bon ini mempunyai peruntukan untuk membenarkan prinsipal hutang itu dibayar sebelum matang seperti yang dicadangkan oleh Najib. Semalam, Najib selaku ahli Parlimen Pekan mencetuskan kekecewaan di Dewan Rakyat apabila menegaskan wang cukai tidak digunakan untuk membayar prinsipal hutang 1MDB. Sementara itu, Najib hari ini mencadangkan Putrajaya tidak membayar bon ES 3,5 bilion yang akan matang pada hujung tahun ini. Kerajaan Malaysia ada pilihan bagi 1MDB tidak bayar balik bon USD 3,5 bilion tahun ini katanya. Oleh itu, IPIC perlu membuat pembayaran tersebut disebabkan mereka yang menjamin katanya. Wah, pandai sudah dia mengarahkan IPIC yang perlu bayar. Jadi, banyaknya utang negara. Menurut Najib, ini akan menghasilkan penjimatan sebanyak 15 bilion apabila ditambah kepada 23 bilion yang disebutkan di atas. Najib berkata kerajaan akan mempunyai baki 38 bilion. RM38 bilion ini sudah cukup untuk menjelaskan segala prinsipal dan faedah 1MDB, kata Najib. Bon ES 3,5 bilion itu merujuk kepada dua bon yang diterbitkan oleh 1MDB Energy Langat dan juga 1MDB Energy Limited 1MEL. Bagaimanapun, pasukan pembelaan Najib pada Januari lalu telah mengesahkan bahwa IPIC bukanlah penjamin bon ES 1,75 bilion yang dikeluarkan oleh 1MEL. Alamak, ini satu perkara yang berlanggar-langgar sudah nih. Najib juga menegaskan pendakwaan itu bahwa proyek Bandar Malaysia dan TRX masing-masing bernilai 140 bilion dan 40 bilion dalam jangka panjang. Ini bukan saja boleh membayar balik segala hutang 1MDB dengan faedahnya, tetapi akan juga menjana keuntungan yang lumayan katanya. Apa keuntungannya? Saya pun tidak tahu. Anda pastikan, tinggalkan komen Anda. Itu dulu hari ini, itulah ulasan pada malam ini. Sebelum kita berpisah, inilah tajuk berita malam ini. Najib cadang kerajaan bayar pinjaman 1MDB lebih awal elak kos faedah. Kita jumpa lagi. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.
Hai, selamat petang, salam sejahtera. Baru tadi aku dapat satu pertanyaan daripada follower, daripada penonton di dalam channel Nazilin Unity. Mereka tanya, pada pendapat Nazilin Unity, siapa yang akan menang dalam PRN Johor? Dalam masa yang pendek ini, aku ingin katakan kepada kamu semua, yang akan menang nanti di PRN Johor adalah siapa? Rakyat. Rakyat yang akan menang lah, sebab rakyat yang akan mengundi nanti. Siapa yang menentukan kerajaan? Sebenarnya rakyat yang akan memilih, yang memberikan pekerjaan kepada YB. YB itu sebelum kau jadi YB, kau sebenarnya orang biasa, sama macam rakyat biasa. Tapi selepas engkau dipilih oleh rakyat, bermaksud kaulah yang akan menjadi YB. Dan harus ingat, majikan Anda bukanlah siapa-siapa, tapi majikan Anda adalah rakyat Johor sendiri. Jadi ingat, jangan janji-janji biasa saja, jangan janji kosong saja, tapi lakukan apa yang kau sudah janji. Jadi sekarang kalau ditanya, parti apa yang akan menang dalam PRN Johor nanti, aku menjangkakan yang akan menang PRN Johor nanti adalah Pakatan Harapan. Saya pikir Pakatan Harapan ada peluang menang di sana. Kenapa? Johor pemikirannya luar biasa. Mereka sudah adalah bangsa yang maju. Mereka mempunyai kemajuan yang lebih baik daripada negeri-negeri yang lain. Lagi pula, orang-orang di Johor itu, dia adalah berlainan. Pemikiran mereka lebih lain daripada negeri-negeri yang lain. Berbanding dengan Melaka, Sarawak, yang sudah diadakan pilihan raya sebelum ini, yang dimenangi besar oleh Barisan Nasional dan Gabungan Rakyat Sarawak, JRS, saya pikir Johor sudah tiba waktunya. PH akan menang balik. Sekian dulu. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Kalau kamu setuju, syukurlah. Kalau tidak bersetuju, tidak apa. Tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Hai, hello, selamat tengah hari, salam sejahtera. Bersama lagi dengan saya di Nazilin Unity Channel. Bongkar jangan tak bongkar, jangan malu-malu bongkar. Ulasan tanpa sempadan. Hari ini kita terima satu laporan daripada agenda daily yang amat mengejutkan apabila Muhyiddin mengatakan dengan secara terus terang menyokong BN macam sokong perompak. Wah, ini satu tajuk yang luar biasa. Muhyiddin mengatakan apabila seseorang mengundi Barisan Nasional dalam pilihan raya PRN negeri Johor, beliau mengatakan itu adalah seperti menyokong perompak. Bekas Perdana Menteri itu mengingatkan bangsa Johor supaya jika mengundi Barisan Nasional dalam PRN 12 Mac nanti, mereka seolah-olah menyokong jenayah terus melakukan rompakan. Pada masa yang sama beliau turut berharap lebih 65% pemilih akan keluar mengundi untuk memastikan mereka atau Perikatan Nasional mencapai kemenangan yang besar. Sehubungan itu Muhyiddin juga yang adalah pengurus CPN meminta anak-anak muda yang berusia 18 tahun ke atas dan telah boleh mengundi supaya memilih PN bagi menjamin masa depan yang lebih baik. Jadi saya berharap rekan-rekan di sini termasuk anak muda 18 tahun jangan lupa menyokong Perikatan Nasional, kata Muhyiddin. 2-3 hari lepas Datuk Najib ada lalu di sini, nasib baik dia tak masuk rumah-rumah tuan. Kalau masuk rumah cam boleh berlaku, katanya. Wow, panas juga sindiran Muhyiddin kepada UMNO dan Najib Tun Razak ini, sehingga beliau mengatakan 2-3 hari yang lepas Najib ada lalu di sini, nasib baik dia tak masuk rumah Anda tuan-tuan. Kalau masuk macam-macam boleh berlaku, katanya. Kita tidak tahu apa maksudnya, apakah ini merujuk kepada status Najib sebagai bakal banduan yang sedang menunggu rayuan di Mahkamah Persekutuan atau bagaimana. Kita berpisah dulu, tapi sebelum itu kita baca sekali lagi sebelum kau tinggalkan komen. Sokong Barisan Nasional macam sokong perompak, kata Muhyiddin Yassin, dan beliau mengingatkan semua pengundi di Johor supaya mengundi Perikatan Nasional, mengundi, jangan tak mengundi 12 Mac nanti. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Adakah Anda setuju dengan apa yang Muhyiddin katakan? Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi, bye-bye.